Okay, Assalamualaikum. So hari ni saya akan buat ulasan sedikit mengenai cryptocurrency. Okay, hold on. Biar saya adjust sikit. Okay. Okay, so first sekali saya nak minta maaf sebab lama tu buat video. Okay, sebabnya sebelum ni area ni, okay, sebab dia dalam accumulation phase, so tak ada guna saya duk cerita panjang accumulation phase sebab dia benda yang sama, benda yang boring. Okay, so hari ni saya nampak malam tadi bermula malam tadi ada pergerakan yang menarik, iaitu impulsive wave breakout. Okay, impulsive candlestick breakout. Okay, kita tengok pada chart Bitcoin. Okay, kalau kita nak pada Bitcoin, sebelum ni kita ada channel kita ada channel trendline channel. Okay, kita ada resistance dan juga support trendline, dan kita tengok dia bermain di dalam channel ni sahaja. Okay, sampailah sini di mana dia membuat yang kita boleh panggil bottom. Okay, market bottom untuk this move lah, untuk this wave. Okay, kalau kita tengok dekat sini, dia dah pun mula breakout daripada resistance trendline. Okay, dia dah mula breakout. So ini indicate a bullish signal lah, a bullish signal, very bullish signal. Okay, so dekat sini kat mana kita nak masuk, nak entry kat mana? Okay, siapa yang nasib baik semalam mungkin dapat entry dekat sini lah kan, sebab dah tengok dia naik kat sini, and then tunggu breakout. Okay, so siapa yang dapat signal, siapa yang dah beli, so tahniah lah. Okay, untuk yang untuk macam yang pasif ataupun yang lebih konservatif trader ni, so mana nak dapat entry kan lepas ni, sebab kita nak tunggu break dulu kan, tunggu break dulu. Okay, so sekarang dia dah break, kat mana kita nak entry? Okay, selalunya kita akan cari semula kepada level RBS. Okay, resistance become support. Okay, this one kita ada resistance sebelum ni, di mana dia punya penurunan dan dia buat kenaikan, dan dia punya top ni menjadi resistance. Okay, so ini kita panggil RBS level. So RBS level ni adalah selalunya tempat yang dia akan retest. Okay, tetapi kebanyakan masanya kalau pergerakan yang impulsif macam ni, okay, impulsif macam ni, selalunya dia susah nak sentuh semula. Okay, susah nak sentuh semula pada resistance pada level ni. Okay, retest pada level ni. So macam mana kita nak buat? Okay, macam mana kita nak buat kalau dalam macam ni, kalau case macam ni, selalunya apa saya akan buat lah, saya akan tunggu pada indicator. Saya akan tengok pada indicator. Okay, selalunya selepas breakout macam ni, dia akan ada cross tau, dia akan cross dekat EMA ni. Okay, kat moving average ni akan ada cross. Okay, so kita tengok kat sini dah ada cross dah. Okay, ketiga-tiga line ni dah pun cross, and then kita ada 200 MA moving average. Okay, dan dia pun dah mula cross. Okay, dia dah mula touch. Okay, dan selepas ni dia akan cross. So apa yang kita boleh buat untuk entry adalah kita akan tunggu this MA, okay, moving average ni, this MA line ni akan touch pada candlestick ni. Okay, bermaksud candlestick ni akan buat pergerakan lebih kurang macam ni. Okay, dia akan turun sikit. Tak nampak saya akan tukar color. Okay, nampak sikit. Okay, selalunya contoh pergerakan candlestick macam ni. Okay, candlestick ni akan buat pergerakan menurun, dan pada masa yang sama EMA ni akan bergerak ke atas, sebab candlestick telah pun memulakan pergerakan. Okay, candlestick dah pun memulakan pergerakan ke atas, jadi ini akan follow. Jadi bila dia follow, ini menjadi sebagai kita punya support. Okay, dia panggil support band support band. Okay, moving average menjadi support band kita. Okay, so bila selalunya selepas dia cross, okay, selepas dia cross daripada downtrend yang agak lama, bila dia buat cross, dia akan mula buat kenaikan, dan dia akan ada masa yang dia akan gunakan this MA sebagai support. Okay, sebagai contoh,
sebagai contoh kita tengok pada sebelum ni market sebelum ni. Kita tengok pada crash sebelum ni. Dia jatuh. Kita boleh tengok dia pergerakan dia cross 200 MA, and then apa dia buat, dia back berdekatan dengan support. Berdekatan dengan support, dan dia mula buat kenaikan seterusnya. So macam tu. Ada kalau kita tengok dekat sini, dia buat this one cross. This one is cross. Now the break, the cross, and then the touch. Ada masanya dia betul-betul dekat tempat the cross ni dia touch. Sebab ni tak impulsif, nampak? Dia pergerakan tak impulsif. Jadi dia punya pergerakan tu, dia back to tempat the cross, and then dia move impulsively lepas tu. So untuk pergerakan sekarang, nampak? So dia lebih kurang sama. Lepas dia cross, dia akan touch this trend line, this indicator first, MA first. Dia akan act sebagai kita punya support band. Kalau sebelum ni dia act sebagai resistance band. Kita tengok dia buat, dia act pada resistance band. Dia break, turun ke bawah, dia naik ke atas, dia act as resistance band, and then dia turun ke bawah. So bila dia dah break ke atas, dia cross, semua MA ni dah cross, dan dia akan jadi support band kita. So dia akan turun ke support band, and that is the area yang terbaik untuk kita belilah. Jadi macam ni. Tak semestinya dekat sini lah yang saya tanda ni. So ini sebagai contoh saja. So boleh tengok pada this MA lah, pada MA. Setting yang saya gunakan untuk MA adalah EMA. Exponential Moving Average. So setting yang saya gunakan adalah 21, 34 dan 55. So boleh gunakan setting tu dan jadikan indicator ni sebagai kita punya support band, right? Support band kita. So itu untuk Bitcoin, very bullish. Untuk Bitcoin bias saya adalah bullish, very bullish. So kita move pada Cardano. So Cardano ni saya ada ni lah, letak limit buy kat sini. Tapi masih belum kena lagi. Sebabnya kenapa? Sebab dia masih belum break the trend line lagi. Kita tengok kat sini dia ada satu trend line. So that's why saya masih lagi dalam bukanlah bearish, tapi bagi saya dia masih belum nak buat bullish ataupun reversal lagi. So based on structure, dia masih lagi kekalkan structure dia menurun. So dekat sini kita nampak dia ada buat resistance pada trend line, tapi dia tak berjaya break. Dia tak break malam tadi. So ada kemungkinan dia akan turun semula, retest pada this area, this level, and then baru dia akan break. Ada kemungkinan. Saya hanya boleh ubah bias saya sekiranya dia break the structure. Dia break structure, then saya akan ubah bias saya. Selagi dia tak break the structure, bias saya still in downtrend lah. So based on technical, based on technical, saya punya bias based on technical. Kalau technical check up dia masih belum break, then dia still belum break lah. So itu untuk Cardano. Cardano dia masih lagi berada di dalam channel. Maksudnya dia masih lagi belum nak buat kenaikan lah. So move pada Solana. Solana kita tengok dia dah break. Kita ada kat sini, kita ada symmetrical triangle. Selalunya symmetrical triangle ni dia signal for continuity. Continuity. Selalunya bila dia buat macam ni, dia akan turun lagi ke bawah. Tapi dia buat ke atas. So that's a sign for bullish. A sign for bullish. Sama macam lebih kurang Bitcoin. Macam saya cakap tadi, bila dia dah break, dia akan retest mula pada area resistance sebelum ni. RBS. So that's why saya letak dekat RBS. So kenapa saya pada Bitcoin saya cakap bila dia dah naik, dia takkan
dia susah nak test pada RBS line. Tapi kalau Solana, the break yang ni, kalau kita tengok the break, tapi saya letak buy limit dekat RBS line. So kenapa macam tu? Sebabnya kalau kita tengok pada Solana, pergerakan dia dia impulsif, tapi taklah macam impulsif sangat macam Bitcoin. Kita tengok ada 2 candlestick dia naik. Yang ini dia punya impulsif tu naik, dia ambil masa 3 candlestick. Okay, dia maksudnya bukanlah terus sebatang naik tinggi. So that means dia ada orang kata kemungkinan probability dia untuk turun ke retest ke area RBS tu lebih tinggi. Jadi ada kemungkinan dia akan retest di area sini. So that's why lah saya letak dulu dekat RBS level. Okay, so ini area untuk Solana, untuk buy kat Solana. Ada kemungkinan area yang area dia adalah antara 151 to 147. 191 ke 147 tu area yang sesuai untuk kita letakkan buy limit lah. Kalau nak beli kat situ. Itu untuk Solana. So untuk Solana pun saya dah mula tukar buy saya kepada bullish. Buy saya untuk Solana adalah bullish, sebab kita tengok dia punya candlestick behavior pun impulsive, and then dia dah break out daripada structure, so dia bullish. And then kita pergi pada Polkadot. Alright, Polkadot. Kalau tengok pada Polkadot, kita ada structure dekat sini. Dekat sini. So kalau tengok pada Polkadot, dia punya structure dia masih lagi bermain sideways. Dia dah masih lagi dalam sideways punya pergerakan. Sebab dia kat sini ada resistance sini, dan dia ada support kat sini, dan dia hanya bermain kat sini. Dia masih lagi belum break. Dia masih lagi belum break. So untuk Polkadot dia masih lagi ada ruang untuk turun. So bias saya untuk Polkadot adalah dia still sideways and not as bullish lah as lain punya crypto. Lain coin. Tapi apa pun tak bermaksud kita tak boleh buat untung kat sini lah. So kita tengok dia dah break. Kalau kita tengok kat sini dia ada mini punya level. Dekat sini RBS level. So siapa nak beli, maybe boleh beli dekat sini, area sini. Area sini, area $29. $29. Tak nampak green. Saya ubah color sikit, boleh nampak lagi jelas. Mantap lah. Font kita buat 16. How about that? So area ni, so area ni adalah area yang sangat baik untuk kita buy. So itu untuk Polkadot. Alright. So apa lagi nak tengok? Maybe one more kita buat KSM. KSM kenaikan dia tak berapa. Dia masih, bagi saya dia masih belum bullish lagi. Dia masih belum bullish lagi. Kita tengok dekat sini dia masih kita tengok kat sini dia ada structure, dia dah break. Dah agak bullish, cuma not as bullish as lain-lain kripto. So ada kemungkinan daripada sini dia bullish, cuma ni ada satu lagi level yang dia perlu break. This level right here dia perlu break. Barulah saya kata selamat. Sebab dia ada very, orang kata yang level yang kuat untuk dia perlu break dulu, baru boleh kata bullish. Buat masa sekarang dia kalau technically dia dah bullish. Sebab dia dah break from this channel. Dia dah break from this pattern. This is symmetrical triangle. Dia dah, kalau ikutkan technically dia dah bullish. Tapi untuk short term, untuk short term dia bullish. Untuk long term dia perlu break this one. This one 358.
Okay, 358. Dia perlu break sini. Okay, dia perlu break sini untuk kita kata dia bullish untuk long term. Okay, untuk short term yes dia bullish sebab dia dah break daripada pattern ni. Okay, so itu untuk KSM. Okay, oh ya, lupa bagi tahu Bitcoin is similar. Okay, similar macam KSM tadi. Okay, saya lupa buat level. Okay, this is retest level, a good retest level lah. Okay, untuk Bitcoin macam saya cakap Bitcoin sini dah sepatutnya macam saya cakap tadi, ada kemungkinan besar dia takkan touch pada level ni. Tapi kalau dia touch pada level ni, this is a better buying area. Okay, better buying area. Okay, and then kita tunggu pada pergerakan ni. Okay, dan macam saya cakap tadi, dia Bitcoin pun lebih kurang macam KSM. Dia ada satu level area dekat sini yang dia perlu break. Okay, untuk kita cakap dia bullish untuk long term. Okay, so dekat sini memang kita kata dia dah bullish, tapi ada kemungkinan dia masih boleh bermain di dalam ni. Okay, jadi dia mungkin boleh turun dulu, dia boleh sideways dulu kat sini, and then baru dia break. Okay, so untuk short term kita kata dia dah pun bullish. Okay, tapi untuk long term dia masih perlu break this one. Okay, tapi kalau tengok kepada candlestick movement, ada kemungkinan dia akan break this. Okay, probability dia untuk break di area 48k ni adalah lebih tinggi. Okay, wait, saya letak so kemungkinan dia untuk break 48 lebih tinggi. Okay, sebab based on candlestick behavior dia sangat-sangat impulsif. Okay, sangat-sangat impulsif, and then dia punya kenaikan pun hampir touch. Okay, kalau nak ikutkan dia dah touch pun pada area resistance sebelum ni. Okay, dia dah touch pun. Okay, so ada kemungkinan dia high probability dia boleh break terus. Okay, cuma kita perlu tunggu retest pada area indicator ni, EMA. Okay, kalau kita tengok dia dah touch pada indicator ni, EMA ni, then that is our buying opportunity. Okay, let's say kalau dia turun lagi lebih rendah, then this is our buy limit lah. Okay, kita punya buy area yang sangat baik lah, 45k ni. Alright, so itu Bitcoin. Okay, so saya rasa itu sahaja. Ethereum pun lebih kurang. Okay, Ethereum lebih kurang sama macam Bitcoin. Okay, dia dah bullish, very bullish. Okay, very good. Okay, so kita boleh expect semua kripto sekarang dah memulakan kenaikan, dah pemula untuk buat reversal lah. Some tu ada yang masih belum, macam Cardano masih lagi slow. Okay, tapi basically kebanyakannya dah pemula buat kenaikan. Okay, XRP pun lebih kurang, dia dah buat kenaikan, dia dah break structure, so dia dah pemula menunjukkan tanda-tanda reversal. Okay, this is XRP, dia dah break structure. Okay, symmetrical triangle dia dah break. Okay, so kita boleh tunggu untuk retest dan masuk order. Okay, so itu saja untuk ulasan kripto saya. Thank you.